Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nur Najiha binti Sabarudin. Saya merupakan pelajar PPISMP BM4 ambilan Jun 2021. Pada hari ini, saya akan membentangkan hasil tugasan 2 saya bagi subjek GAPD 1032 iaitu berkenaan pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi. Daripada tugasan ini, saya dapat mengaplikasikan teknologi dan pelbagai sumber digital untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran bermakna dalam satu persekitaran pembelajaran peribadi. Seterusnya, kita lihat dahulu kepada isi kandungan. Baiklah, yang pertama ialah pengenalan, yang kedua adalah pelan pembelajaran dan yang ketiga reka bentuk dan pelaksanaan PLE dan yang terakhir ialah laman sesawang PLE. Seterusnya, kita pergi kepada pengenalan. Tugasan projek ini disediakan adalah untuk membina laman kurasi selama sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi iaitu PLE yang mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas. Pelbagai sumber digital seperti bahan internet, audio, video, visual dan infografik telah dikumpulkan daripada pelbagai sumber dan dimasukkan ke dalam laman sesawang ini. Laman sesawang pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh pengguna. Seterusnya, kita lihat kepada tema iaitu tema yang saya pilih iaitu bully cyber dan objektif dan hasil pembelajaran daripada bully cyber ini iaitu yang pertama dapat meningkatkan pengetahuan warganet terhadap kefahaman konsep bully cyber. Yang kedua dapat meningkatkan kesedaran warganet terhadap kesan bully cyber. Dan yang ketiga dapat meningkatkan kesedaran warganet terhadap langkah pencegahan bully cyber. Seterusnya, kita beralih pula kepada pelan pembelajaran. Baiklah, di sini telah saya sertakan pautan PLE iaitu laman Google Site saya. Dan tema yang saya pilih itu isu bully cyber dan terdapat objektif dan hasil pembelajaran. Dan big idea di sini ialah dapat membina jati diri warga cyber dan essential question iaitu EQ di sini terdapat 2 soalan iaitu yang pertama, bagaimanakah anda mempersiapkan diri untuk membina kesedaran etika dunia digital dan yang kedua, sejauh manakah peningkatan kesedaran keselamatan digital terhadap pengguna. Seterusnya, kita beralih pula kepada reka bentuk dan pelaksanaan PLE. Daripada model pembelajaran murid ini, saya dapat mengaplikasikan model pembelajaran murid yang terdiri daripada 3 elemen iaitu yang pertama, belajar cara belajar, yang kedua, perhubungan dan yang ketiga, aspirasi. Model pembelajaran murid yang pertama iaitu belajar cara belajar yang melibatkan aktiviti 1, 2 dan 6 iaitu memahami kehendak tugasan dengan berkolaboratif bersama pensyarah dan rakan untuk menerima maklum balas. Jadi ketiga-tiga aktiviti ini telah mencapai kepada tahap 3E iaitu mencapai pada tahap E1 iaitu engagement di mana saya perlu berhubung bersama pensyarah dan rakan-rakan dan juga telah mencapai pada tahap E3 iaitu extension. Daripada aktiviti ini juga telah tercapainya kepada elemen 3R iaitu relationship di mana saya perlu mendapatkan maklum balas daripada pensyarah. Seterusnya telah mencapai juga kepada 3R yang seterusnya iaitu rigor dan relevance. Komponen berkaitan belajar cara belajar ini telah mencapai kepada elemen 6 kepada elemen kompetisi 6C iaitu C1 sehingga C6. Di dalam komponen belajar cara belajar ini telah diaplikasikan beberapa sumber digital iaitu bahan daripada internet seperti e-journal dan e-artikel, Canva, Google Meet dan YouTube channel.
Model pembelajaran murid yang kedua pula iaitu perhubungan di mana melibatkan aktiviti 3 iaitu perlu membina jalinan dan jaringan bersama rakan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang baharu dalam tugasan pembelajaran. Aktiviti ini telah mencapai pada tahap 3E iaitu mencapai pada tahap E1 iaitu engagement, E2 enhancement dan E3 extension. Daripada aktiviti ini juga telah mencapai kepada elemen 3R juga iaitu relationship di mana saya perlu membina satu perhubungan bersama rakan pembelajaran saya. Komponen berkaitan perhubungan ini telah mencapai kepada elemen 6 kompetensi iaitu C1 sehingga C6. Di dalam komponen perhubungan ini telah diaplikasikan juga beberapa sumber digital seperti medium Google Meet untuk saya berinteraksi bersama rakan pembelajaran saya. Dan seterusnya, model pembelajaran murid yang ketiga iaitu aspirasi di mana melibatkan aktiviti 4, 5 dan 6 iaitu saya perlu membuat jangkaan dan persepsi terhadap pencapaian pelaksanaan tugasan serta melaksanakan pentadsirankan diri. Aktiviti ini telah mencapai pada tahap 3E iaitu mencapai pada tahap E2 iaitu enhancement. Daripada aktiviti ini juga telah mencapai kepada elemen 3R iaitu rigor dan relevance. Komponen berkaitan aspirasi ini juga telah mencapai kepada tahap 6 kompetensi iaitu C1 sehingga C6. Di dalam komponen aspirasi ini juga telah diaplikasikan beberapa sumber digital seperti Google, aplikasi Google, Instagram, Google Sites, Canva, Google Meet, YouTube channel dan media sosial. Kita beralih pula kepada pautan laman sesawang PLE yang telah saya hasilkan. Okey, baiklah. Terdapat beberapa elemen digital yang digunakan untuk meningkatkan kualiti produk. Antara elemen digital dimasukkan di dalam pautan laman sesawang ini ialah seperti bahan internet iaitu artikel dan jurnal sebagai bahan bacaan lanjut bagi memperkukuhkan isi kandungan yang dikemukakan. Boleh lihat kepada isi kandungan. Okay, jika kita lihat di sini, terdapat dua contoh artikel dan jurnal untuk memperkukuhkan isi. Dan di dalam laman sesawang ini juga saya sertakan beberapa contoh video daripada aplikasi YouTube dan saya juga memasukkan poster, gambar untuk memberi gambaran kepada setiap isi kandungan yang dikemukakan. Boleh lihat kepada isi-isi kandungan yang terdapat di dalam laman Google sesawang ini. Baiklah, dengan mengaplikasikan elemen digital ini secara tidak langsung telah mencapai kepada tahap extension. Di mana kemahiran teknologi yang digunakan ini telah diaplikasikan untuk mencapai kepada kitaran SLM, 3E, 3R serta mencapai kepada kompetensi 6C. Boleh lihat pada setiap kandungan bagi muka surat yang berbeza. Kita lihat pula kepada halaman seterusnya. Jika kita boleh lihat di sini, di setiap muka surat bagi isi kandungan yang berbeza, disertakan juga contoh video dan contoh artikel dan jurnal daripada bahan internet.
Halaman seterusnya. Halaman seterusnya. Okey, kita lihat pula di sini iaitu jalinan dan jaringan yang terkandung di dalam media Google Sites ini. Saya telah membina jalinan bersama rakan pembelajaran saya iaitu Tuan Muhammad Hayatuddin, di mana saya melakukan sesi temu ramah bersama beliau dengan menggunakan aplikasi Google Meet, dan video interaksi tersebut telah saya masukkan ke dalam aplikasi YouTube. Seterusnya, kita lihat pula pada halaman seterusnya iaitu perkongsian dan maklum balas. Okey, di bawah perkongsian dan maklum balas ini, saya telah berkongsi pautan laman seseorang peribadi ini di media sosial saya iaitu di laman Instagram. Dan daripada perkongsian ini, saya telah menerima beberapa maklum balas yang positif maupun negatif daripada pengunjung. Dan dapatan maklum balas yang diberikan ini telah saya terima untuk dilakukan beberapa penambahbaikan. Baiklah, kalau kita tengok di sini sebagai contoh, terdapat maklum balas daripada pengunjung yang menyatakan bahawa penerangan yang diberikan tidak dapat menggambarkan apa yang hendak disampaikan di dalam laman sesawang ini. Jadi daripada maklum balas ini telah saya lakukan penambahbaikan dengan menambah beberapa video seperti diisi kandungan definisi sebagai bahan sokongan secara terperinci mengenai isi yang hendak disampaikan. Kalau kita boleh lihat di isi kandungan definisi, kita pergi ke halaman sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, okey, di sini pada mulanya saya telah meletakkan hanya satu video penerangan bagi menerangkan apa yang dimaksudkan dengan buli cyber. Jadi di sini saya telah menambah satu lagi video bagi memperkukuhkan isu mengenai buli cyber ini supaya dapat dilihat oleh pengunjung dan dapat lebih memahami jika mereka melihat kepada kedua-dua jenis video ini, di mana yang pertama iaitu video yang hanya menggunakan tulisan, manakala video yang kedua telah saya masukkan sebagai penambahbaikan iaitu saya memasukkan video lakonan bagi menampakkan lagi tentang apa itu buli cyber. Jadi, oleh yang demikian, selain daripada membaca kandungan di laman Google Sites ini, pengunjung dapat membuka pautan video yang dikongsikan untuk meningkatkan lagi kefahaman mereka. Jadi, kita pergi ke halaman yang terakhir iaitu profil diri. Baiklah, sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Semoga apa yang dikongsikan ini dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.